Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Fidaw Biramli, pemegang nombor 266111. Terima kasih. Nama saya Muhammad Fitri Muhammad Daud 266053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Koizi bin Kamisan, nombor metrik 266124. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Yahya, bernombor 266112. Assalamualaikum, saya Siti Nur Atika binti Muhammad Nazir, bernombor 266355. Assalamualaikum, nama saya Musyari Mustafa, nombor metrik 266139. Terima kasih Musyari. Hari ini kita akan bercakap tentang konsep of hukum. Okay, pengenalan. Konsep hukum adalah kat sini peraturan dan undang-undang untuk kehidupan manusia bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan dalam masyarakat terjaga. Peraturan adalah pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan peraturan dan trend masa kini. Oleh itu, peraturan itu penting bagi semua manusia untuk saling melindungi. Peraturan ini datangnya yang diturunkan oleh Allah dan ada tulis dalam Al-Quran, iaitu sebagai sumber untuk undang-undang Islam syariah. Okey, undang-undang ini adalah tertaluk atau membentuk dasar antara hubungan manusia dengan Allah, iaitu manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, manusia Muslim dengan non-Muslim, dan manusia bersama makhluk yang dicipta olehnya. Undang-undang syariah ini berasal daripada sumber iaitu Al-Quran dan juga hadis, iaitu ucapan dan tingkah laku daripada Nabi junjungan besar kita iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disusuli dengan fatwa oleh ulama Islam. Oleh itu, ada hukum di mana hukum ini akan dibincangkan lebih lanjut dalam perbincangan ini, iaitu definisi rukun, iaitu hukum asyari. Definisi hukum asyari ini menunjuk bahawa undang-undang Islam masih berkembang untuk menghadapi cabaran kehidupan moden. Seterusnya. Okay, terima kasih Firdaus. Okay, the next definition of hukum. The Arabic word hukum in its literal sense means a command, and in its technical sense means a rule. So the legal rule is called hukum syar'i, while the ulama of usul define hukum syar'i as a locution or communication from the lawgiver concerning the conduct of the mukallaf, a person in full possession of his faculties, which consists of a demand, an option, or an enactment. In other simple meanings, hukum is a communication from the lawgiver regulating the action of a mukallaf consisting of a demand, permission, or enactment. Abdul Rahim described hukum as law. He stated law, according to Muhammad Juris, is that which is established by a communication, kitab, from God with reference to man's act, expressive either of demand of indifference of his part of being merely declaratory. Okay, secara ringkasnya untuk saya terangkan sini, kataan arah hukum ni dalam Arab bererti perintah dan dalam pengertian teknikalnya pula bererti peraturan. Aturan hukum boleh disebut hukum syar'i. Apa itu hukum syar'i? Okey. Dalam terminologi usul fiqh, hukum syar'i adalah kitab Allah, itu kalam Allah SWT berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf, baik berupa iktidak, iaitu perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau meninggalkan. Takhyir, memilih antara melakukan dan tidak melakukan. Atau wad'i, ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang man'i. Okey, seterusnya kawan saya akan sambung. Silakan Kois. Okey. Terima kasih Encik Fitri.
Okey, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya akan terangkan rukun-rukun hukum al-syariah. Okey. Antara rukun yang ada di sini adalah 3. Yang pertama ialah al-hakim, the lawgiver. Allah as a true source of law. The hukum belongs to Allah alone as a fundamental. Iaitu al-hakim sebagai pemberi undang-undang, Allah sebagai sumber undang-undang yang sebenar, hukum hanya milik Allah sebagai asas kepada panduan kita semua. Okey, yang kedua adalah al-mahkum fi, the act on which the law applies. For the existence of obligation taklif, 2 important conditions need to fulfill where the act that should be performed or avoided must be known as the act should be able to perform by the subject. Okey, al-mahkum fi, perbuatan di mana undang-undang tersebut berlaku. Untuk kewujudan kewajipan taklif, 2 syarat penting perlu dipenuhi di mana tindakan yang harus dilakukan atau dilakukan mesti diketahui dan perbuatan itu harus dapat dilakukan oleh subjek. Okey, yang ketiga ada al-mahkum alai, subject or the legal personality, dan al-ahliyah, legal capacity. Okey, untuk perolehan hak dan menerima tugas, jenis ahliyah dan ahliyah al-wujud adalah keupayaan untuk memperoleh hak, dan ahliyah al-ada adalah kemampuan untuk melaksanakannya. Okey, sekian daripada saya. Saya pindahkan kepada kawan saya, Encik Hafiz. Okey, terima kasih Encik Koizi. Saya akan teruskan dengan classification of hukum syar'i. Hukum syar'i means the communication of the lawgiver. It is declares a thing to be cause of command or its condition or impediment to it. There is 2 type of hukum syar'i, consists of hukum al-taklifi and hukum al-wari. Hukum taklifi is concerned with the conduct of the competent person by way of command or option. Hukum wari is concerned by the way of declaration. Untuk hukum taklifi dibahagikan kepada 5 bahagian, iaitu yang pertama is ijab, yang kedua isnab, yang ketiga tahrim, yang keempat karyah, dan yang kelima is ibahah. Untuk hukum wadi terbahagi kepada 3, iaitu pertama adalah cause, condition dan impediment. Untuk impediment juga terbahagi kepada 3, iaitu sahih, batil dan juga fasid. Jadi itu saja daripada saya. Jadi saya teruskan dengan rakan saya yang seterusnya, iaitu Siti Nur Atikah. Terima kasih. So, kita akan membincangkan tentang perbezaan antara hukum syar'i dan hukum moden. Perbezaannya adalah di mana klasifikasi hukum syar'i bahawa perintah syariah tidak memiliki, sementara undang-undang moden tidak memiliki klasifikasi tersebut. Austin ada mendefinisikan bahawa undang-undang sebagai undang-undang adalah peraturan perilaku yang dikenakan dan dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa. Istilah undang-undang yang diterapkan pada peraturan umum yang memiliki beberapa kewenangan di belakangnya yang dikuatkuasakan oleh kekuasaan unggul dan disebut undang-undang yang penting. Jadi hukumnya adalah wajib. Subjek undang-undang Islam adalah hukum syar'i, dan hukum Islam secara keseluruhan dan secara komprehensif membahas semua bidang kehidupan, ritual, masalah keluarga, transaksi dan jenayah. Tetapi menurut perundangan Islam, undang-undang Islam adalah satu unit dan menangani semua bidang kehidupan secara menyeluruh. Ini menunjukkan bahawa syariah berbeza dengan undang-undang moden mengenai struktur dan penguatkuasaan. Itu sahaja daripada saya. Teruskan kepada kawan saya, Muhammad Musyari. Minta maaf Ika, nama saya tak ada Muhammad, Musyari sahaja.
Okey, terima kasih Hika. Okey, sekarang ni saya akan terangkan application of hukum and law of contract. Okey, seperti yang dibahaskan sebelum ni, berdasarkan klasifikasi syiat menjadi sihah, nifat, luzum, diaplikasikan kontrak dalam syariah menjadi lebih luas dan lebih komprehensif lah. Okey, seperti sahih, batil, fasid, mukaf, lazim, lazim dengan last sekali adalah muakkad. Okey, sorry. Okey, undang-undang moden ni mengklasifikasikan kontrak kepada 3 jenis lah. Iaitu yang pertama ada kontrak sah, kontrak tidak sah dan kontrak terbatal. Okey, kat sini saya nak bagi contoh lah. Okey, jika seorang jurujual kereta membuat kontrak untuk menjual kereta kepada remaja, tetapi jurujual tu dapat tahu bahawa remaja itu di bawah umur lah, maka kontrak tersebut akan terbatal. Okey, sebab dia memberi persetujuan dengan sewajarnya dan tidak memenuhi elemen kontrak yang sah. Okey. Sementara syariah ni telah mengklasifikasikan lebih luas lah. Ini disimpulkan sebagai perbandingan dengan undang-undang syariah dinyatakan dengan baik, mudah difahami dan undang-undang yang lengkap untuk dilaksanakan pada peringkat individu dan kolektif dengan mudah. Itu saja daripada saya. Kembali semula kepada Muhammad Firdaus, pengurusi HK. Silakan. Okey, terima kasih Musyari. Dan kita ke kesimpulannya lah, iaitu apa yang telah kita bincangkan berkenaan dengan topik masing-masing. Jadi konsep hukum, kesimpulannya di sini, perbincangan ini dapat menemui secara perinci di mana peraturan dan nilai ketetapan dalam Islam disebut asbab dan yang memerintah atau peraturan tidak akan disebut hukum. Terdapat dua jenis hukum syar'i, iaitu al-hukum dan al-taqlid. Pertama atau mendefinisikan hukum akan dibagi kepada 5 kategori, iaitu ijab, nad, tahrim, karyah dan ibahah. Sementara al-hukum al-taqlid hadir dengan 3 kategori. Kategori ini disepakati oleh para ulama, iaitu para sarjana Muslim. Iaitu tiga kategori tadilah, sebab, keadaan dan halangan. Oleh itu peraturan dan undang-undang sangat manfaat, sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Tanpa undang-undang, dunia kita akan menjadi kucak kacir. Tanpa hukuman, manusia akan hidup sambil lewa. Jadi kita perlukan, jadi setiap manusia tidak kira Muslim ataupun non-Muslim, undang-undang itu sangat penting. Jadi patuhilah SOP. Stay at home. Kerap Terima bahasa kasih. Melayu. Don't drink and drive. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua ya, bila kita teguh, iman kita kuat, peribadi kita teguh, insyaAllah keluarga kita akan aman, dunia kita akan tenteram. Itu yang penting tuan-tuan dan puan-puan semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita kembali semula. Okey, kepada kami 6 orang ini, seperti yang Dr. Zairi maklum, yang diwar-warkan sebagai grup HK, kami semua ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada doktor atas ilmu yang telah doktor berikan atau ajar yang telah doktor berikan sepanjang sepanjang semester ini. Kami berharap hasil kerja kami ini dapat memuaskan hati doktor dan kerja-kerja kami ini dapat mengembirakan hati doktor. Harap doktor ajar kita sem-sem akan datang. Harap Teruskan. Kita habis belajar. harap doktor tak boring, harap doktor tak jemu dengan Dengan kami berenam. harap doktor seronok dengan kami. Doakan kami semoga berjaya sampai habis.
Maafkan kami habis. juga. Semoga doktor pun sukses dan doktor boleh mensukseskan kami. Betul. Alright. Terima kasih doktor. Doktor Okay, terima memang kasih. terbaik. Okay. Awesome. Thank you doktor. Apa-apa pun doktor, jangan lupa SK forever. Yeah. Ya. Ada. It might seem crazy what I'm about to say. Tu. Sunshine, she Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Fitri, pemegang nombor 266111. with the air like I don't care, baby. Terima kasih. Nama saya Muhammad Fitri bin Muhammad Daud 266053. If you feel like a room without a roof, Okay. clap along. Assalamualaikum, saya Muhammad. Happiness is the truth. Assalamualaikum, saya Clap along if you know what happiness is to you. 'Cause clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news.